nota kaki. Bila tak ada nota kaki, maka orang yang tidak mengetahui seni periwayatan, penulisan ulama-ulama itu, dia jadi salah faham lah. Maka di sanalah kita jumpa kadang-kadang ustaz-ustazah yang cakap, ini Imam Tirmizi yang riwayat dalam Jami' Tirmizi, takkan tak sahih. Akan jumpalah yang begitu. Sedangkan Imam Tirmizi masukkan dalam kitab dia itu untuk nak kata, ni hadis tak sahih, jangan duk ambil ni. Jadi dia salah faham di situ. Nampak ke tidak, tuan-tuan? Jadi itu seninya. Kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya mensyaratkan hadis sahih dalam dua kitab tadi. Tapi adakah Imam Bukhari tak terima hadis lain sahih? Tak, ada. Imam Bukhari menerima hadis dhaif untuk amal-amal tertentu. Untuk ni contohnya dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad tentang adab-adab. Tentang targhib wa tarhib, dia panggil motivate dan demotivate. Fadailul a'mal. Itu tidak ada masalah dengan syarat-syaratnya untuk beramal dengan hadis dhaif. Tak ada masalah. Cuma dalam Sahih Al-Bukhari ataupun Jami' As-Sahih, panjang nama dia ya, dengan Sahih Muslim, memang kedua-dua tok guru anak murid ini hanya syaratkan hadis sahih sahaja. Dalam bab ni lah, kalau kita dengar seorang ustaz tu kata ni bila dia nukil hadis ni Imam Tirmizi kata, hadis ni Imam Nasa'i kata, maka dia kata semua dalam tu sahih belaka, maka kita tahulah dia tidak faham ataupun dia tak mengaji secara khusus untuk faham kedudukan sebenar seni periwayatan hadis dalam kitab-kitab ulama ini. Baik. Apa yang berlaku kemudian, Imam Bukhari ini masyhur dengan dia jaulah ataupun rihlah. Rihlah ni lebih panjang lah, jaulah samanya dia mengembara lah untuk mendapatkan hadis. Satu masa Imam Bukhari, ataupun nama sebenar dia apa, Imam Bukhari ni saya sebut minggu lepas. Nama apa dia? Bukhari lah ustaz. Tu nama kampung dia, Bukhara tu. Apa nama sebenarnya? Siapa jawab ni saya bagi buku free ni. Jangan Google lah. Nama sebenar dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Macam juga Imam Syafi'i, nama sebenar dia Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Tu. Baik, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini, satu masa dia dapat tahu ada satu individu yang ada hadis pada dia. Hadis Rasulullah. Jadi dia pun nak pergi dengar sendiri, sebab bila dia nak rekod dalam kitab dia, dia kena dengar sendiri. Dia kena dengar sendiri daripada si fulan itu, barulah dia boleh catat, awak ambil daripada siapa, kawan tu ambil daripada siapa, maka barulah jadi sanad dia tu bersambung lah. Jadi dia boleh sebut sami'tu ataupun an, daripada, dia ada istilah teknikal dalam bidang hadis tu yang mengisyaratkan ni hadis yang dia dengar sendiri, ni hadis yang dia dengar daripada orang yang dengar yang ada dalam majlis tersebut. Pelbagai lagi istilah. Makanya Imam Bukhari telah mengembara dalam riwayatnya berminggu-minggu. Dengan penuh susah payah lah kalau mengembara zaman dulu. Kalau hari ni pun nak pergi ke Perlis, nak pergi ke Kelantan dengan kereta pun, sehari semalam 5 jam, kalau 7-8 jam. Nah, kalau dulu dengan untanya, dengan kuda berjalan kaki, maksudnya susah, nak katanya tak senang. Nak ambil satu hadis je. Bukannya satu kitab. Nak lagi dengar satu hadis je. Berjalan punya berjalan, of course lah dengan penuh kesusahan, dengan penuh rintangan, cabaran, kepayahannya apa semua. Tapi demi cinta pada hadis Nabi SAW nak jaga. Maka Imam Bukhari tetap pergi. Sampai di tempat si fulan itu, yang dikatakan ada hadis, tanya-tanya orang siapa ni, maka ditunjuklah. Masa ketika mana Imam Bukhari nak pergi ke arah, ataupun sampai di rumah, kawasan rumah dia tu, si fulan yang dikatakan itu sedang dia nak panggil binatang ternakan dia. Cuma di sini ada setengah riwayat masyhur sebut unta dan ada setengah sebut kuda. Yang masyhurnya kuda, tak silap saya. Dia dua tu. Boleh tengok balik dalam mukadimah ya, sama ada unta ataupun kuda. Tapi hakikatnya binatang lah, binatang peliharaan. Jadi bila Imam Bukhari nak pergi bagi salam tegur dia itu, si fulan ini telah memanggil, dia nak tangkap binatang ternakan dia agak liar itu, dia telah buat action dia adalah di tangannya ada macam ada makanan nak bagi. Macam kita lah panggil kucing, miau, miau, prr, prr. Ada orang panggil burung. Walhal tidak ada pun makanan tu. Cuma kita nak panggil dia tu. Nak tarik perhatian dia. Jadi hamba Allah ini telah panggil begitu. Si fulan ini telah panggil.
Jadi bila kuda ataupun unta ataupun binatang ternakan itu mari, maka dia boleh tangkap. Imam Bukhari tak bagi salam, tak tegur pun lagi, duk tengok scene tu tak. Bila dia tengok gitu, kuda tu mari, binatang tu mari, tak ada pemakanan. Jadi Imam Bukhari pun paling punggung, balik. Kira tak jumpa, tak tanya, tak apa dah. Sebab apa? Sebab alasannya, kalaulah dengan binatang ternakan dia pun dia sanggup menipu, berhelah begitu, maka hadis Nabi pun tak mustahil dia menipu. La ilaha illallah. Itu kualiti yang diletakkan dalam ilmu hadis, dia panggil al-jarrah wa ta'dil. Satu ilmu untuk menilai kedudukan perawi itu. Yang ini ilmu yang tak sampai di alam Melayu, tuan-tuan. Ramai kita tak mengaji langsung bab ni, iaitu menilai seseorang yang sampaikan berita itu berdasarkan ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu itu. Bila orang ni kata dia ada hadis Nabi, maka kita kena semak daripada mana dia ambil, daripada siapa, dan setiap rijal ataupun perawi-perawi yang ada dalam chain of narrator itu mesti diketahui statusnya seorang-seorang. Ni soleh ke tidak, nama dia apa, pernah buat dosa ke tidak, anak dia siapa, mak dia siapa, duduk di mana, mati bila, guru-guru dia siapa, semuanya kena tahu. Dan ulama hadis duk jaga hadis Nabi dengan bina satu ilmu baru dalam bidang tu. Bidang kenal orang, ni siapa nama dia, lahir di mana, duduk di mana. Sebab apa? Tiba-tiba saya claim saya riwayat hadis daripada Kak Syida, sedangkan saya dengan Kak Syida ni tak pernah jumpa pun. Jadi riwayat daripada mana? Tapi hari ni okeylah, ada telefon apa semua, logik lah juga. Tapi zaman tu, yang ni duduk di Baghdad, yang ni duduk di Mesir, dan tidak pernah diketahui kedua-dua ini pernah berjumpa. Tidak ada riwayat, tidak ada laporan. Dan bahkan lebih teruk, masa yang ni beranak, si A ni beranak, si B ni lama dah mati. Jadi macam mana kata dia riwayat daripada si fulan? Itu jadi dia panggil tanakut, berlakunya pertembungan fakta di situ. Sebagai contoh, kalau saya rasa Ustaz Zukhairi pernah cerita pada ibu ayah sekalian, dakwaan Imam Hasan Al-Basri dilamar ataupun melamar Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi. Dua-dua tokoh ni memang wujud betul. Hasan Al-Basri pun ada rekodnya dalam tradisi ataupun dalam biografi ulama-ulama salaf. Rabi'atul Adawiyah pun ada juga, khususnya dalam kitab besar yang bertajuk inilah Imam Zahabi punya tu. Tetapi bila disemak balik, banyaklah cerita-cerita yang berlegar ya, dalam tulisan buku, dalam ni ceramah-ceramah, banyak ustaz-ustaz kita ada ceramah mengatakan bahawa Rabi'atul Adawiyah pernah menolak pinangan Hasan Al-Basri banyak kali sebab dia tak nak berkahwin lah. Bila disemak, rupa-rupanya Imam Hasan Al-Basri meninggal dunia ketika mana Rabi'atul Adawiyah, tarikh lahir dia tu, tarikh lahir Rabi'atul Adawiyah ataupun tarikh kewafatan Hasan Al-Basri ketika mana Rabi'atul Adawiyah baru berumur 3-4 tahun baru. Jadi macam mana kisah tu boleh jadi benda-benda beginilah, tradisi inilah ataupun disiplin inilah yang tidak berapa ditekankan di alam Melayu kita ini. Sebab tu bila ada mari cerita ni, Tok Guru ni mati lama dah tapi datang daripada mimpi, maka dia cerita begini, kita boleh percaya. Bila ada seorang pemuka-pemuka ajaran sesat dakwa jumpa Rasulullah secara jaga, kita boleh terima. Jadi dakwaan-dakwaan pelik ni jadi boleh terima. Sebab apa? Sebab atas alasan tidak mustahil. Sedangkan para ulama dalam bidang hadis, bila nak dengar ataupun nak riwayat, nak pastikan satu benda itu dinisbahkan pada Rasulullah, yang mana semua benda nisbah pada Rasulullah ni berpotensi jadi hadis nabawi. Jadi bila hadis nabawi nak dapat tidak, mesti pastikan kesahihannya. Maka di sinilah tengok Imam Bukhari tadi. Walau dia boleh jadi tanya dulu kenapa tuan buat begitu, tapi dia buat kesimpulan berdasarkan apa yang dia tengok secara zahir. Kalaulah orang ni boleh menipu binatang dia, maka tidak mustahil untuk dia juga memalsukan hadis, menipu dalam hadis yang dia ada. Walha kalau kita fikir lagi, mungkin hadis tu sahih je. Tapi dalam bab takat binatang tu apa kaitan dengan riwayat hadis? Tidak. Bagi Imam Bukhari, kualiti yang ada pada orang yang nak ambil hadis tu tidak boleh ada yang buat hatta dosa kecil gitu sekalipun. Bukan dosa pun tu, tipu binatang dosa kau. Tak tahu pula. Sebab kita tak angkat dia kan.
Kalau dosa berdosa kecil lah, tidaklah dosa besar, tuan-tuan. Nah, tapi bagi Imam Bukhari itu standard dia. Nak kata betapa standardnya Imam Bukhari jaga hadis. Kisah kedua, ni diceritakan oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf. Imam Bukhari dalam pelayaran, ya, dalam satu pelayaran naik kapal ni, dia bersembang dengan, yalah, dah naik kapal lama ni, macam kita dulu, untuk nenek kita pergi ke Mekah melalui Penang, ya, keluarga Rawa, kapal. Nak pergi haji tahun depan, tahun ni pergi dah, dia 6 bulan dalam kapal tu. Tu pun kalau sampai sebelum bulan Zulhijjah, kalau terlewat, habis. Baik. Apa yang berlaku adalah Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari ni duduk atas kapal belayar. Dalam duduk belayar tu sembang-sembang, lebih kurang ada orang tanya ke khabar macam mana. Entah macam mana dia tershare, terkongsi bahawa bersama dia ni dia bawa belanja banyak mana. Dia cerita, saya ni tak adalah banyak, tapi adalah dalam contohlah 100 dirham ke, begitu, 50 dinar ke, 50 dinar tu banyak sangat dah. Tapi nak katanya dia tersebut bahawa dia ada jumlah duit sekian-sekian, jumlah belanja sekian-sekian. Jadi nak dekat dengan sampai destinasi ataupun pengkalan tempat dia nak hadir tu, bila sampai saja gegak gempita kapal tersebut, kapten kapal apa semua ni mencari, sebab ada orang report duit dia hilang ataupun wang dia hilang dengan jumlah yang tepat dengan apa yang Imam Bukhari share kepada orang tersebut, yang kata yang dakwa hilang tu orang yang dia share itulah. Jadi dia pergi bagi tahu kapten kapal bahawa duit dia hilang. Walhadi bukan duit dia lah, duit Imam Bukhari. Jadi dalam keadaan tersebut, kalaulah kalau dicek semua orang, maka kalaulah duit itu dijumpai bersama Imam Bukhari, apa berlaku agak-agak, tuan-tuan? Orang akan tuduh dia mencuri lah, walaupun tu duit dia. Ni cerdiknya orang yang nak khianat pada Imam Bukhari ni. Dan Imam Bukhari terfikir benda tu. Kalaulah orang jumpa duit tersebut, walaupun akhirnya dia berjaya lah membuktikan tu duit dia, tapi tetap persepsi yang asalnya adalah apa dia? Bahawa, memang rupanya nampak warak, curi juga rupanya. Jadi, disebabkan perkara itu, Imam Bukhari segera ambil duit dia tu, semuanya dia lempar dalam laut. Tanpa ada orang perasan. Dia lempar dalam laut. Dia lempar dalam laut sebab apa tu? Sebab tak nak akhirnya orang tersalah, sebab dia takut reputasi dia tu dirosakkan walaupun benda tu tak sahih. Begitu sekali dia jaga himmah ataupun dia jaga, kita katakan, credibility. Sebab kalau tidak, dengan persepsi kononnya mencuri juga, walaupun menyebabkan hadis-hadis Nabi yang dia bawa selama ni akan rosak habis licin. Akan habis licin rosak. Dan bila selesai dah benda tu, si pencuri tadi kita tanya balik, si yang khianat tu, kita tanya balik Imam Bukhari, awak buang kat mana duit tadi? Imam Bukhari kata, buang dalam laut. Tu cara ulama-ulama dulu punyalah jaga. Sebab yang benda yang kita boleh dulu, kita ginilah, tuan-tuan, ni Dr. Zaimi pun pernah sebut, kalau dulu sahabat-sahabat ni mampu untuk bergandingan dalam peperangan bersama Rasulullah, membela Islam, membela agama, membela Rasulullah, tubuh badan Rasulullah. Kini batang tubuh Rasulullah ni tidak ada dah. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam perang Uhud hampir mati, Rasulullah pun cedera parah, dipanah, dia cabut panah di badan Rasulullah guna gigi sampai patah gigi dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan ramai lagi peristiwa sahabat yang bentengkan tubuh badan dia nak selamatkan Rasulullah. Rasulullah takut ke nak mati ni? Tidak. Tapi tahu dah kalau apa-apa jadi pada Rasulullah, maka dan Rasulullah sendiri pakai topeng besi, baju topi besinya, baju besinya. Itu sunnatullah. Bukannya bila dia Nabi, dia dengan Allah, maka tak perlu dah buat benda-benda yang sifat-sifat begitu. Baik, apa yang berlaku adalah, kata Dr. Zaimi masa tu, saya ingat lagi dalam satu kuliah dia kata, kalaulah kita tak mampu dah nak jaga batang tubuh Rasulullah, apa semua itu gini, maka hari ni ada benda yang kita boleh bela, kita boleh perjuangkan, iaitu hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itulah ustaz-ustaz kita, kalau perasan,
yang memang Nabi dah hadis ni dia punya cengih lain macam sikit. Memang saya mengaku. Dia punya garang tu lain macam. Bila melibatkan orang guna hadis mengapu nisbah pada Nabi ni, memang mereka kasarlah pada saya. Kasar. Tapi asasnya adalah kalau dengan Rasulullah pun kamu tak hormat, kamu boleh macam-macam. Apa lagi kita boleh harapkan daripada mereka? Daripada ni, so-called agamawan ini, dengan hadis Nabi pun kamu tak boleh hormat ni. Sebab manifestasi hormat pada batang tubuh Rasulullah adalah kepada hadis Rasulullah. Jadi di tengah-tengah orang duk perjuangkan hadis sahih, sebatkan. Tiba-tiba kita nak bukan pertahan. Kita nak kata bahawa hadis palsu pun ada nilai juga. Ni pelik lah. Itu yang kita tak setuju tu. Walaupun perbahasan dia betul. Tapi cara dia jenamakan hadis palsu pun boleh amal juga. Kenapa tak sebut? Hadis sahih kan ada, amal yang tu lah dulu. Tu kan yang lebih tepat. Nah, kita. Baik, habis di situ. Jadi bab ketiga buku ini, buku hadis maudhu' ini di alam Melayu ni, untuk menerangkan bagaimana, saya pun dah cerita tempoh hari bagaimana dia sampai di alam Melayu, berkembang dan seumpamanya. Ringkas ceritanya lagi, kita pergi zaman Islam sampai ke alam Melayu abad ke-12, 13 di Melayu, bermula daripada Samudra Pasai, awal lagi lah, abad ke-10, 11, 12, 13, 14. Kemudian pada abad ke-15, 16 muncullah ulama-ulama Melayu yang majoritinya belajar di Mekah. Artinya ketika itu ilmu hadis di seluruh dunia Islam sedang merudum. Menurut tesis PhD Dr. Umar Muhammad Noor, guru kami yang mulia, mengajar di USM sekarang, antara ulama hadis yang hebat juga. Dan dia ni, Dr. Umar ni antara yang lembut sikit. Yang tidak cengih lah, dia lembut. Jadi Dr. Umar ni dalam tesis dia merumuskan abad ke-15, 16 ni adalah zaman merudumnya ilmu hadis. Ni bukan hijrah, Masihi, 15, 16 Masihi. Jadi di belah negara Arab tu, perkembangan ilmu hadis sedang merudum. Maka yang lebih diterima dan menjadi arus perdana adalah golongan sufi tarikat. Ketika itu menguasai di Mekah, di Madinah dan seumpamanya. Maka ulama-ulama Melayu kita yang pergi mengaji di Mekah, Madinah, ulama alam Melayu ni, Indonesia, Sambas, apa semua ni, pergi mengaji di Mekah, majoritinya memang duk buat balik. Itu yang buat baliknya adalah Asy'ariyah, Maturidi, sifat 20, akidah, mazhabnya, mazhab fiqhnya adalah Syafi'i, Syafi'iyah, kemudian jadi Fataniyah, yang kemudiannya dalam tasawuf didakwa menyandarkan kepada Imam Ghazali dan Imam Juwaini dan seumpamanya. Nah, begitu. Begitu dakwaannya, gambarannya. Tapi betul lah. Cuma terjawablah persoalan saya 10 tahun lepas ketika mana saya belajar diploma Usuluddin dengan Dr. Fauzi Draman, ya. Ketika itu Prof Madya. Masih ada pun lagi, sudah pencen. Dia sebut memang ilmu hadis adalah ilmu yang paling lewat sampai di alam Melayu. Buktinya tidak ada terjemahan lengkap Kutubus Sittah tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Hatta tafsir Quran 30 juzuk pun tidak banyak. Maka kita boleh bayang tak orientasi beragama tok nenek moyang kita dulu itu apa? Jadi dia terhad kepada tok guru ustaz dia. Kalaulah tok guru dia tu orang kuat tasawuf, maka dia pun tasawuf lah. Kalau tok guru ustaz kampung dia itu orang fiqh, maka fiqh lah dia. Tu. Dalam satu kampung mungkin ada seorang ustaz ataupun seorang guru yang dia pun gurunya tidak luah lah, maksudnya. Dan zaman dulu pula orang yang duduk di satu kampung ni mungkin dia hidup kalau 70-80 tahun pun tak pernah keluar daripada kampung dia. Bukan macam hari ni lah, ada internet apa semua, sudah global, sudah boleh akses apa semua. Sebab tu saya kata zaman ni zaman tidak ada alasan dah untuk kita bincang benda-benda yang lebih dengan lebih terbuka dan apa, tidak ada alasan, nak tak nak saja. Ini tidak, ni mengelirukan. Ya ke keliru? Dengar pun tidak lagi. Dengarlah dulu. Tak dengar dah keliru dah. Ni kita kata sedikit malas menggunakan akal lah. Sedikit malas untuk menggunakan akal. Kalau banyak mendengar daripada pelbagai pihak, guna akal untuk menimbang-nimbang, membuat perbandingan, akhirnya kita akan jumpa keputusan yang terbaik untuk kita. Dalam bab ni, saya tak larang. Tuan-tuan, pergilah dengar ustaz-ustaz mana pun, boleh dengar belaka. Saya pun sendiri belajar belaka aliran, guru-guru saya. Tapi sampai satu peringkat, kita kena buat keputusan sendiri. Iaitu yang mana yang paling
dekat dan mana yang paling dekat dengan manhaj ilmu, iaitu dekat dengan Quran dan Sunnah ataupun manhaj agama ini, yang terbaik, yang paling aslam, yang selamat, bukannya yang sangka-sangka, yang asal baik buat, tapi yang pasti kalau buat ni dapat pahala lagu ni. Jadi nak dapat yang macam tu confirm kena pergi kepada sumber-sumber yang juga sahih dan kaedah-kaedah yang dibina oleh ulama yang juga sahih. Baik, kita tengok contoh-contoh ya. Untuk round kedua ni, sebelum kita berhenti dalam buku 4 lah, insyaAllah ya. Rujukan yang antara yang guru saya tulis di UM, Dr. Faisal Ahmad Shah. Ini buku dia. Hadis dhaif palsu. Hadis dhaif dan palsu, realiti pemakaiannya di Malaysia. Ini buku akademik terbitan UM. Dr. Faisal ni antara yang prolific tapi kurang menonjol di media dan tak banyak kuliah di surau masjid. Dia memang pure academician. Memang kerja dia dan menulis dan mengajar universiti. Tapi jarang-jarang kalau orang jemput tu dia ada. Dan dia bukan macam penceramah lah, sebab dia pensyarah. Jadi kalau pensyarah ni dia tidak ada, dia kuranglah sikit seni berretorik dalam penyampaian itu. Orang kita ni dia orang kita ni pula yang umumnya lebih suka yang pandai ceramah walaupun isinya tak berapa mantap. Itu yang kita cuba imbangkan supaya lebih ramai asatizah kita ni lahirnya isi ceramahnya mantap, isi ceramahnya mantap, dalam masa yang sama seni penyampaian pun menarik, begitu ya. Jadi sepatutnya saya ni pun saya sediakan slide. Sebab kita faham buku 3 ni tak ada slide, tu tengok muka saya jam, memang jam lah. Gelak cerah, kecil mata, besar mata, putih mata. Aduh hai. Tapi dah apa? Kalau nanti kita jumpa buku yang khas, saya akan buat slideshow. Saya ingat kalau buat slideshow tu dia lebih, memang betul apa, kuliah muslimat contoh saya dengan TM ya, ataupun ada sebulan 2 kali juga tu. Dia pun kata, ustaz tolonglah letaklah apa-apa gambar pun di situ. Kalau tak ada gambar tu sedar dah habis, tinggal dia seorang dalam grup. Orang dah tutup dah. Ada apa, kita faham, insyaAllah nanti kita akan usahakan, insyaAllah. Baik, ala kulli hal, hari ini kita perhabiskan ni dulu. Jadi dalam bab 4 ni menarik. Depan ni dia bincang macam-macam lah. Kita hadis maudhu'nya apa semua. Kemudian dia datangkan contoh. Jadi saya nak tunjuk contoh lah. Sebab dalam buku saya ni tak ada contoh. Sebab dalam buku saya menceritakan latar belakang, sejarah, perkembangan apa semua itu gini sahaja. Bagaimana dia datang apa semua itu gini. Tapi dalam buku ni dia datangkan beberapa contoh. Amalan-amalan berdasarkan hadis palsu yang masyhur di alam Melayu ni. Kerana apa? Kerana ada dalam kitab-kitab fiqh ataupun kitab-kitab tasawuf tulisan Jawi. Contohlah antara yang masyhur ya. Okey. Ini buku yang dikarang oleh Dr. Umar Muhammad Noor, fiqh hadis, dan ada beberapa isu dalam ni yang menarik yang beliau buka. Saya duk baca banyak tempat lah. Kita baca banyak tempat sebab buku dia ringkas, padat dan sesuai untuk dijadikan bahan kuliah. Sejam boleh habis satu topik. Contoh ya, antara isu yang masyhur di alam Melayu tapi sebenarnya berdasarkan hadis yang tidak sahih walaupun ada dalam kitab Kutubus Sittah. Contohnya apa dia? Meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat bebas azab kubur. Masyhur ke tidak ni? Cuba jawab, siapa pernah dengar? Kalau siapa mati hari Jumaat kan Allah. Masyhur. Masyhur sangat. Masyhur sangat, Ustaz. Ya. Masyhur. Kadang-kadang yang sebut ni ustaz-ustazah kita juga. Ya. Jadi Tunggu, Ustaz. dia kata apa? Allah untunglah. Mereka tu mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Bebas azab kubur. Walaupun matilah keadaan tengah buat maksiat, naudzubillah, bukan nak kata apa, tapi nak bagi gambaran realiti. Walaupun orang tu mati dalam keadaan buat maksiat ke apa semua itu begini, disebabkan dikatakan ada hadis yang sebut siapa mati hari dan malam Jumaat bebas azab kubur, maka disebutkan Allah untungnya dia, begitu. Benarkah begitu? Tidak. Tapi hadis itu yang kata mati malam Jumaat hari Jumaat ni ada ke tidak dalam kitab-kitab hadis ni? Ada, tuan-tuan. Ada dalam riwayat Tirmizi dan ada dalam riwayat Imam Ahmad. Dua ulama besar.
Dan kitab mereka tu Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi dengan Musnad Ahmad. Ini yang saya kata, ustaz-ustaz yang tidak sedikit terdedah dengan disiplin ilmu hadis, dia akan kata, macam mana kita nak kata tak sahih? Ni kan ada dalam Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi. Ni kan Imam Ahmad yang riwayatkan. Tanpa dia sedar, Imam Tirmizi dengan Imam Ahmad bin Hanbal sengaja memasukkan hadis-hadis ini dengan tujuan-tujuan yang khusus. Bukan tujuan untuk kita ambil dan beramal, tapi untuk buat perbandingan ni riwayat yang tidak sahih, jangan doa amal lah. Itu dia punya salah faham berlaku di situ. Macam juga bila Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, pengarang kitab tafsir At-Tabari itu, yang dia sengaja masukkan semua riwayat-riwayat Israiliyah apa semua itu gini. Adakah dia riwayat tu untuk orang kemudian ambil dan berseronok sebarkan? Tidak. Dia masukkan dalam mukaddimah disebut, aku sengaja masukkan untuk kamu perhatikan, untuk kamu nilai, supaya kamu tahu ni riwayat yang tidak sahih. Boleh kepada sebahagian orang yang kemudian, ni ada dalam kitab tafsir Imam At-Tabari. Mesti sahih, takkanlah tak sahih. Tengok salah faham. Dan yang salah faham ni pula kadang-kadang kalangan ulama sendiri yang menulis kitab, yang bagi ceramah apa semua. Ini yang kita kata, bila 10-20 tahun kebelakangan ini, ustaz-ustaz kita yang balik daripada Jordan, daripada belah-belah negara Arab, Mekah apa semua, mula nak betulkan benda ni lah. Tu yang jadi mari mana pula kamu ni. Dulu masa nak pergi belajar, orang kampung yang bersungguh ni duk kumpul duit apa semua, supaya balik nanti ajar kami ilmu agama. Bila budak ni balik, dah jadi ustaz dah ni, mengajar, dia kata, hey, yang kamu ajar ni lain daripada yang kami tahu. Sebab itulah kena belajar. Dia kata kami, dia rupanya orang kampung kita ni sebahagian lah. Dia nak orang pergi belajar tinggi mana pun, jauh mana pun balik, ajar benda yang dia dah tahu. Kalau gitu, baik tak payah pergi belajar jauh-jauh. Itu kadang-kadang tu. Cuma kadang-kadang tu adalah setengah-setengah ustaz kita ni, kadang-kadang kasar. Tak boleh, bid'ah. Tu pun masalah juga tu. Kita pun tak setuju. Kadang-kadang bid'ah ni sudah menjadi sangat-sangat tabu. Ya. Saya pun kadang-kadang saya sebut, baca Yasin malam Jumaat, tidak ada masalah. Bacalah Yasin. Nak baca pagi, nak baca malam, nak baca siang. Cuma jangan khususkan. Dia panggil idhafah. Itu ya bid'ah idhafiyah. Menetapkan, jangan tetapkan secara khusus. Mesti baca Yasin malam Jumaat sebab ada hadis Nabi sebut pahalanya sekian-sekian. Itu tak boleh. Memang tak ada. Itu bid'ah. Tapi kalau kita tanya kenapa baca Yasin malam Jumaat ni? Yalah, bacalah dapat pahala. Dapat pahala baca Yasin. Kita kata lebih baik baca Suratul Kahfi, hadisnya sahih. Kita bagi alternatif. Kita tak kata yang dia buat tu salah. Kita kata dulu betul baca Yasin tak ada masalah. Moleknya baca 30 juzuk selalu. Itu lagi afdal. Buat apa baca Yasin saja, tapi itulah Melayu dan Yasin ni tidak berpisah tiada lah. Sampai ada ustaz saya buat lawak ya. Ni lawak je ya, bukan betul ni. Di akhirat esok-esok kan setiap surah ni akan menjelma jadi makhluk yang mendampingi kita. Amal soleh kita ni. Dan setiap surah ni akan menjadi makhluk-makhluk tertentu lah. Jadi bagi orang yang menguliti 114 surah, maka adalah 114 lembaga ataupun amal yang bersama dengan dia. Menjadi peguam bela dia di akhirat. Duduk teman dalam kubur pun setengah-setengah ulama sebut. Jadi bila di akhirat ni tengok ujung sana tu, satu kumpulan tu Yasin je bersama mereka. Surah lain tak ada. Agak-agak ibu-ibu sekalian, siapa mereka tu? Siapa boleh jawab? Agak-agak siapa tu? Orang Malaysia. Orang Melayu lah. Itu lawak lah ya. Itu bukan betul tu lawak. Tapi nak katanya betapa akrabnya kita dengan surah Yasin, dan ia tidak salah. Cumanya perlu difahamkan bagi orang yang sungguh baca Yasin malam Jumaat ni, kita kena fahamkan. Jangan halang mereka baca Yasin tu. Cuma nak fahamkan, jangan wajibkan. Dia pun kata saya tak wajibkan. Dia kata dia tak wajibkan. Tapi tindakan dia, kalau kita tak bagi baca tu, dia marah kita macam benda tu wajib. Hatta kadang-kadang nak tukar jadi kuliah, dia tak bagi tu. Dia rela balik rumah. Ni kita kata dah jadi budaya. Bila benda yang tidak ada asas dalam ibadah yang berdali, tapi jadi budaya, dia jadi payah. Jadi kita pula nak betulkan, tak boleh. Nak buang langsung memang tak boleh.
Kita kena bagi alternatif. Tukar jadi suratul kahfi. Itu yang menariknya di mana? Di Shah Alam. Saya cerita, dah saya tersilap. Saya pergi ke Jabatan Pendidikan ni, dia jemput kuliah lah. Jadi dia kata, alhamdulillah kita sini ustaz, kita dah berubah sikit. Minggu ni baca Yasin, minggu depan baca Kahfi. Cuma dia kata masa Yasin memang ramailah, Kahfi separuh hilang. Sebab Kahfi panjang. Allah Rabbi ya Karim. Macam-macam. Tapi itulah warna-warni kita dalam nak datangkan pembaharuan ataupun kefahaman yang baharu ni, bukan buat benda baru, tapi balik kepada kefahaman dan amalan yang sesuai ataupun yang lebih tepat dengan salafus salih. Baik. Jadi itu salah satu contoh mati hari Jumaat tu, dan hadis tu tak sahih lah. Hadis tu dimasukkan oleh Imam Tirmizi, dan cerita tu kena buat pengajian khas, saya pun banyak dah kuliah yang direkodkan tu, bahawa mati, tapi hadisnya memang ada dalam Jami' Tirmizi dengan Musnad Ahmad. Memang ada. Ustaz nak tanya boleh? Ya. Ustaz, kalau contohlah ada tak undang-undang ataupun macam jadi satu kesalahan kalau ustaz ke ataupun siapa-siapa asatizah lah, dia menyebarkan hadis-hadis yang palsu macam ni. Maksudnya daif lah. Dalam sejarah ada kita Islam, report ke? Dalam sejarah Islam ada pemerintah, tapi spesifik saya kena semak balik ya. Saya pernah baca, ada sahabat-sahabat pun share. Di sana ada beberapa macam sultan ataupun gubernur yang dia cakna, dia pun orang alim, yang dia cakna mana-mana penceramah yang duduk bawa cerita palsu, dia panggil qusas ataupun wa'as. Qusas ni pelipu lara, pandai ceramah, tapi duduk cerita benda-benda mengapu lah. Dan juga wa'as ni wa'is ataupun wa'is, daripada perkataan ta'awus ataupun perkataan kita kata mau'izah. Mau'izah ni apa dia? Nasihat. Jadi wa'as ataupun wa'is ni adalah motivator lah kalau hari ni ya. Jadi atas nama motivator tu, dia campur haduk urusan agama apa semua, duk reka-reka capur. Sebab mereka ni pandai ceramah, pandai menarik perhatian. Orang suka dengar. Sebab dia bercerita dan seumpamanya. Macam kita hari ni lebih kurang lah. Dengar cerita, dengar bila satu benda tu walaupun tidak sahih, tidak tepat, tapi disampaikan dengan muka yang confident level tinggi, akhirnya kita percaya juga. Nampak confident je lah. Tapi dalam sejarah Islam ada setengah-setengah pemerintah, pemimpin ni yang cakna dalam perkara ini, dan bila ada report daripada orang yang mahir, fasih dan tahu bahawa mereka sedang buat pendustaan sengaja, tak sengaja cerita lain, ni memang sengaja direka-reka hadis-hadis itu. Bahkan ada yang dihukum, bahkan ada yang ditangkap, dirotan, disuruh taubat, bahkan ada yang hampir dihukum mati dan seumpamanya. Sebab berdusta dengan sengaja atas nama Rasulullah ni satu jenayah yang besar. Termasuk dalam dosa-dosa besar yang Imam Az-Zahabi masukkan dalam Al-Kabair tu, 76 dosa besar tu, salah satu daripadanya adalah berdusta atas nama Nabi SAW. Yang tu yang kita lack ataupun kita masih tak nampak kesungguhan, walaupun ada usaha di Malaysia ni, tapi kesungguhan daripada pihak pemerintah ataupun jabatan agama ataupun pihak yang berautoriti lah, ada ke arah itu, tapi masih lagi pada saya tidak komprehensif lah, tidak komprehensif, tidak bersungguh-sungguh ke arah itu. Walaupun di peringkat nasional lah kita dah ada majlis semakan hadis apa semua begini, baguslah, sudah ada perkembangan yang bagus, dan kita harap projek Menteri Agama menterjemahkan Sahih Bukhari atau Kutubus Sittah itu berjaya lah. Tak nampak lagi hasil ni. Tapi katanya sudah di peringkat akhir. Paling tidak ia memberi satu penanda aras baru dalam urusan kita menggunakan hadis apa semua ni. Kalau dulu puan-puan, saya baca khutbah ni terkejut. Baca. Kalau kita ni masa muda dulu nakal juga, sepatutnya bila dapat teks hadis tu kita baca dulu. Jadi kadang-kadang masa muda-muda lah, 20-an dulu ya. Naik tu baru baca tu, nak baca, terkejut. Apa ni hadis ni? Rupanya pengarang teks khutbah ni, contoh dia rujuk kitab tasawuf. Jadi dalam tu dinukilkanlah, dikatakan ada hadis Nabi. Maka dinukil daripada situ, dia tak tengok dah dalam Sahih Bukhari, Muslim apa semua ni. Dia kira dia ambil hadis daripada kitab tasawuf tu. Mana boleh begitu? Dan itulah yang berlaku. Sebab tu ada kajian PhD master yang kaji kedudukan hadis dalam teks khutbah.
apa nama teks khutbah di apa nama KL di Malaysia ni ada. Sampai tahap tu tak caknanya. Sehinggalah di Selangor ni Samahah Mufti sekarang jadi timbalan, barulah ada perubahan yang banyak. Kalau yang soft yang dulu tu, terkejut kita tu. Saya sendiri. Bermula dari situlah saya tak berani buat handalan macam dululah. Naik tu baru baca tak berani dah. Kena baca awal. Dan bila baca awal tu, kita tengok yang pelik sikit, kita rujuklah sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Dan ternyata memang ada lagi yang terlepas kadang-kadang tu. Tapi kuranglah. Dulu tu Allah, hampir setiap minggu. Risau kita bila sebut hadis, betul ke hadis ni? Nampak tak? Punya tak caknanya, nampak? Walah Sahih Bukhari Muslim tu ada depan mata. Ya. Walah kalau kita sungguh-sungguh guna hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin, memadai dah. Dalam tu ada 1,700 hadis, 1,600 hadis dah tu. Dalam segala aspek ada dah tu. At least disebut, ni hadis yang Imam Nawawi letak dalam Riyadhus Salihin dia. Kita lega dah. Sebab kita tahu, majoriti hadis dalam Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Majoritinya, bukan semua ya, majoritinya dalam tu. Begitu. Baik, contoh yang kedua, meninggal hari Jumaat, malam Jumaat, tidak, ni panjang lebar lah kalau nak bincang, hadisnya apa-apa, semua ada dalam ni. Nanti kita kalau ada masa kita. Baik, yang kedua, masyhur juga, hadis, ni orang Melayu pegang sungguh-sungguh ni. Orang Melayu pegang sampai jadi satu budaya ataupun satu resam lah. Apa dia? Anak zina tidak masuk syurga. Nampak macam betul. Anak zina ialah anak zina ke? Zina tu dosa. Apatah lagi jika zina yang muhsan, yang sudah berkahwin. Mak ayah ataupun yang zina tu pun sepatutnya direjam sampai mati. Dan yang tidak ghair muhsan, yakni yang bujang itu, maka disebab 100 butir tu, 100 kali tu. Nah, tapi kita sedang bercakap tentang anak. Orang Melayu letak nama anak zina. Yang zinanya mak ayah. Mak ayah tu berzina, bukannya anak. Itu pun konotasi yang sudah tidak positif. Adakah anak tu menanggung dosa mak ayah dia? Tidak, tuan-tuan. Hadis Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Rasulullah sebut kullu maulud, setiap yang dilahirkan, termasuk anak orang kafir. Termasuklah anak yang daripada hasil anak luar nikah ataupun anak zina. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Mereka tak tanggung dosa kedua ibu bapa mereka. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak menanggung seseorang itu akan dosa orang lain atas dia. Tidak. Ni seolah-olah dosa warisan macam orang Kristian. Orang dulu buat dosa, kita kena tanggung. Mana boleh begitu? Dosa masing-masing lah. Melainkan kita redha mak ayah anak. Kita ni mak ayah, tapi anak buat maksiat, kita redha. Itu dosa lah kita. Ini mak anak buat maksiat, kita dah tegur, kita dah halang, kita dah buat macam-macam, dia nak buat juga. Itu dia sendiri. Kita dah lepas dengan Allah. Itu sepatutnya. Ni tidak setengah isteri ni, ataupun setengah suami. Isteri lah biasa ya. Dia bergaduh dengan suami, dia berkata, saya tak nak solat, biar saya berdosa, awak masuk neraka. Boleh begitu? Mana ada. Tak haji macam tu. Dia kata, lepas ni saya nak buat macam-macam, nak buat tu, nak buat ni, yang berdosa ni lah. Supaya apa? Supaya awak ni, walaupun suami awak jaga semayang, awak soleh, awak pun kena masuk neraka juga. Tak kira macam tu. Dalam surah Baqarah ayat akhir tu, amana rasulullah unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yufarriqu baina ahadin min rusulihi. Apa nama ayat dia tu? Akhir sekali tu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi diri mereka itu laha ma kasabat, apa yang mereka buat, dosa pahalanya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kena faham situ tu. Jadi cerita anak zina tak masuk syurga ni rupa-rupanya ada hadis dia. Patutlah orang Melayu duk pergi sungguh-sungguh. Dan hadis ni of course dimasuk ke dalam kitab-kitab Jawi. Dan bila ada dalam kitab Jawi ni, orang Melayu kitab Jawi ni muktabar lah tuan-tuan. Tidak boleh dikritik ataupun diulas langsung. Guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala. Masa dia mula-mula balik daripada Madinah ya. 20 tahun dululah. Awal tahun 2000 tu.
Dia duduk sana 10 tahun daripada degree, master, PhD. Semua sana. Dan bila dia balik, dia dipesan oleh guru-guru dia di Saudi tu, yang bermazhab Hambali, kamu balik, kamu kena ra'i mazhab tempatan. Maka dia ni disebabkan sebelum dia pergi sana, dia berguru dengan ayah dia dulu, Tuan Guru Haji Abdul Rahman tu, Pondok Sungai Durian tu. Aliran tradisional. Maka bila Dr. Basit balik, dia mula mengajar kitab-kitab Jawi pondok. Tetapi disebabkan ilmu yang dia ada, dia mengaji sampai ke belah negara Arab apa semua tu, dia faham di dalam kitab-kitab Jawi Melayu memang ada digunakan hadis-hadis yang riwayatnya palsu. Sedangkan riwayat hadis yang sama, maksud yang sama, ada riwayat yang sahih. Makanya dia pun study, dia buat kertas kerja balik apa semua gitu gini, buat nota kaki balik. Bila sampai bab hadis, dia berkata ada pun hadis ni syekh kita mungkin tersilap, dia guna yang riwayat palsu. Jadi ada riwayat yang sama, yang riwayat yang sahih. Maksudnya sama je hadis tu, cuma riwayat tu sahih. Sebabnya perawi-perawi ataupun diambil dari Sahih Bukhari Muslim. Ada pun yang syekh kita guna ni, dia ambil dari kitab lain. Gitu saja. Tapi punyalah marah sahabat-sahabat kita. Inilah mengkhianati ulama-ulama Melayu. Inilah telah menceroboh. Kamu nak buat begitu, buat kitab sendirilah. La ilaha illallah. Pada saya, yang dibuat oleh Dr. Basit itu adalah memberi nilai tambah. Dan untungnya bila buku tu dah diterbitkan, ada 3 buah buku kalau siapa perasan. Penawar Bagi Hati, Muniatul Musalli Telaga Biru, Penawar Bagi Hati PTS, dan yang baru tu Perisai Bagi Sekalian Mukallaf tu. Allah, Anak Kunci Syurga. Ini semua kitab-kitab Jawi yang masyhur, yang dimodernkan, dimasuk nota kaki hadis-hadis. Itu nilai tambah, bukannya menghina, mengkutuk, menyindir apa semua. Saya tak pernah dengar Dr. Basit sebut, syekh kita ni dalam buku ni banyak guna hadis palsu, semoga-moga dia masuk neraka. Tidak ada, tuan-tuan. Mana ada? Dan kita sendiri pun kena berterima kasih pada ulama-ulama Melayu kita ni. Kena terima kasih. Kalau tidak kerana mereka Islam di alam Melayu ni mungkin tak sehebat ini, tak mendarah daging sebegini. Kita tak boleh nafikan. Cuma dalam masa yang sama, yang terbukti dalam kitab mereka ada kesalahan-kesalahan manusiawi sebagai seorang manusia, sebab dia bukan Quran. Maka itu diberi nilai tambah oleh ustaz-ustaz kita yang mutakhir ni, ilmuwan-ilmuwan, yang menganalisis, mengkritik dan memberi jalan penyelesaian. Ni riwayat yang sahih. Bukankah itu satu nikmat untuk kita generasi baru ini? Bila kita baca buku Dr. Basit yang dia buat untuk Penawar Bagi Hati, maka kita sedang mendapat ilmu 2 orang ulama serentak, instead of seorang saja. Pengarangnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Juga kawan kepada ayah Dr. Basit. Bukannya main-main. Ayah ataupun guru kepada ayah Dr. Basit. Ya? Tapi dan lah. Tahun 60-an gitu ya. Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Mandili ni. Nah, Penawar Bagi Hati tu. Jadi yang PTS keluar tu, warna pink apa semua tu, nota kaki dia penuh. Jadi bila membaca yang teks asal, takhrijul hadis tu, apa nama rujuk, maka ia memberi nilai tambah, bukannya menghina apa semua. Dan budaya ini sudah sangat meluah di negara Arab tu. Di alam Melayu ni dia jadi begitu budaya ya. Saya ingat insya-Allah 50 ke 100 tahun lagi berubahlah. Dengan apa yang kita buat sekarang ni, ibu-ibu semuanya, sahabat-sahabat, ibu-ibu sekalian ni ada peranan masing-masing dengan keluarga masing-masing. Maka generasi yang lahir daripada kita ni lah yang duk mula beri kesedaran semua ni, semoga lebih cakna, lebih faham, melahirkan generasi yang walaupun tidaklah alim macam Syekh Qardawi ke, macam Wahbah Zuhaili ke tu, ulama-ulama hebat belaka tu, tapi kita melahirkan generasi yang faham. Agama ni kalau nak sembang, kalau kau nak sembang agama pasal benda gaib, kau kena datangkan sandar daripada Quran hadis. Kena ada sumber, ambil daripada mana. Oh, saya ambil daripada syekh ni. Syekh tu ambil daripada mana? Oh, dia kata mimpi. Mimpi tak boleh, minta maaf. Kami tak terima mimpi dalam hujah, dalam beragama. Bila kamu nak cakap tentang agama, hukum hakam. Bila kamu nak cakap tentang makhluk gaib, alam kubur, syurga, neraka, pahala, dosa, maka datangkan rujukan kamu daripada mana. Min aina laka hadha? Daripada mana kamu ambil perkara ni? Sebab kami belajar benda-benda berkaitan agama secara khusus, akidah, ibadah, benda-benda gaib mesti ada sumbernya daripada Al-Quran dan
hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Jadi anak zina tidak masuk syurga ni adalah hadis yang tidak mencapai tahap sahih. Dan dan ia berlawan dengan beberapa dalil lain. Contohnya saya bacakan tadilah kullu mauludin yuladu al fitrah, itu hadis sahih yang mana Rasulullah sebut setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanuhu wa yunassiranuhu wa yumajjisanuhu, dan ayah mak bapak mereka lah yang memajusikan mereka, meyahudikan mereka ataupun islamkan mereka. Jadi kullu mauludin yuladu al fitrah, kullu maulud, jelas di situ kullu, semua anak yang lahir, yakni selagi mana dia tak sampai akhir balik, dia tidak ada dosa dan dia fitrah. Dan kalau dia mati, dalam hadis lain sebut dia menjadi wildan. Apa dia wildan? Pelayan-pelayan lelaki dalam syurga yang dijaga oleh Nabi Ibrahim dan Sarah dalam syurga. Hadis sahih. Di akhir hadis itu sahabat tanya, anak-anak orang kafir pun Rasulullah? Naam, anak orang kafir, anak orang musyrik pun kalau mati sebelum akil baligh, mereka adalah wildan. Macam mana tiba-tiba kita boleh? Dan tradisi ini bukan bermaksud kita kalau gitu boleh berzina, bukan, naudzubillah min dzalik, bukan. Kita sedang bincang realiti status orang yang terpalit, yang takdirkan Allah dia jadi anak luar nikah ni, yang mana implikasi sosialnya. Sebab itulah Perlis mengeluarkan fatwa bahawa boleh dibinkan anak luar nikah ini dengan bapa biologi dia. Tu fatwa Perlis dia ambil daripada salah seorang ulama daripada mazhab bukan Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, anak luar nikah ini yang masyhur, tapi kemudian sudah dirivas balik ulama-ulama Syafi'i lah. Imam Syafi'i ada pandangan yang agak pelik, iaitu disebutkan bahawa anak zina boleh kahwin dengan bapak dia tu. Bapak, sebab dikira mereka tu tidak sah. Mereka kan anak luar nikah, anak luar ikatan yang sah. Maka pada hukumnya ayah dengan anak ni sebenarnya bukan ayah dan anak, maka mereka boleh kahwin. Mana boleh begitu, tuan-tuan. Tapi itu pandangan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tu. Jadi boleh ke kita pakai tu? Maka ulama lain tak terima. Itu pandangan terpencil lah. Mana boleh ayah dengan anak biologi kahwin? Itu dah kira walaupun luar nikah, tetaplah ayah dengan anak gitu. Makanya ada mazhab yang membenarkan. Cuma implikasinya lain, sebab anak luar nikah ni dia tak boleh terima heritage, mawaris dalam bab pewarisan harta ni, pusaka apa semua, dia tidak boleh mau. Banyaklah. Kalau dulu-dulu tu dia raja apa semua, banyak cerita panjang. Tapi nak katanya, anak zina ataupun anak luar nikah ni, dari sudut sosial, adik saya cikgu ya. Adik saya cikgu ni, bila dia praktikal di belah-belah bandar ni, ada anak-anak yang namanya tidak ada bank. Secara automatik, guru-guru ni tahu, ni budak ni anak luar nikah. Apa persepsi guru-guru ni pada anak ni? Budak ni degil, tak ada masa depan, budak kotor dan seumpamanya. Walau adakah budak itu bersalah? Walaupun dia betul nakal lah. Tidak, tuan-tuan, apatah lagi sekolah rendah. Budak ni tidak bersalah di atas dosa mak bapak dia. Bahkan ada kes yang banyak berlaku, budak baik ke apa semua, bila nak kahwin apa semua itu gini, maka bocorlah dia ni anak angkat. Asalnya dia ni anak pungut gua, anak jumpa anak angkat yang ambil. Walaupun dalam Rasulullah sebut bukan Rasulullah hukumkan bahawa salah satu benda yang kita kena perhati bila nak kahwin ni tengok nasab. Tapi itu bukan rukun ataupun sunatnya begitu. Cuma biasanya Rasulullah sebut hadis itu, biasanya seorang perempuan itu dikahwini kerana cantik dia, rupa dia, keturunan dia begini, maka pilihlah yang agama. Itu satu penyataan, bukan satu syur ataupun suruhan. Hadis itu konteksnya. Ya. Tapi masalah berpegang pada hadis tidak sahih bahawa anak zina ni confirm masuk syurga, masuk neraka, dah budak-budak lain pula tahu dia ni anak luar nikah ke apa semua, maka diejek-ejek lah. Oh ni tengok anak haram, anak ni. Maka dia pula macam mana budak ni? Dah halang-halang anak confirm masuk neraka, nak buat baik buat apa lagi? Biar betul-betul jahat lah. Tu dia, sedang elok belaka. Maka itulah circulation dia. Itulah circulation dia. Akhirnya dia pun jadi jahat lah apa semua, tidak itu. Ni Puan Kamsiah ada soalan ke kat tangan tu? Puan Kamsiah, Abu Kasim, ada soalan ke kat tangan tu? Dia baru masuk Ustaz, agaknya pergi salam lagi. Isyarat lagi. Okey.
Okey, kita dah lebih 6 minit. Okey, itu 2 contoh, dah banyak lagi contoh lah. Banyak lagi contoh. Kalau dalam buku ni, bab yang keempat, buku yang hadis palsu ni, bab yang keempat dia ni banyak. Contohnya, doa bagi setiap anggota wuduk ketika berwuduk ni ada dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali meletakkan setiap basuh tangan ada doa dia. Ni ada doa dia. Dan orang kita faham kata doa-doa tu datang daripada Rasulullah. Sebenarnya ia amalan yang disyorkan, yang kita kata bukan diperkenalkan, macam dipromosikan oleh Imam Ghazali sendiri. Macam juga bila orang lelaki kencing ataupun kencing kena berdaham 3 kali tu kan. Adakah hadis Nabi begitu? Tidak ada hadis Nabi, tuan-tuan. Tapi benda tu bagus ke tidak? Benda tu bagus. Boleh diamalkan. Tidak ada masalah. Bahkan siapa yang belajar, saya fikir bagus untuk amal tu, untuk bersih, betul-betul bersih lah. Nah, bila berdaham tu dia sakit baki kencing itu tu memang keluar. Tapi bila disebutkan ni cara Nabi kencing dan cara sunnah Nabi dalam kencing begini. Bila sebut sunnah Nabi tu mana hadisnya? Tak ada. Tak ada, jadi dusta lah. Itu yang kita kata benda tu bagus diamalkan. Bukan. Tapi nisbah pada Rasulullah, tu cerita lain. Itu yang berlaku. Baik, dan beberapa lagi lah. Banyak lagi sebenarnya. Cuma secara umumnya banyaklah, kalau kita tu kena tengok satu-satu. Sebab tu sekarang bila ada usaha untuk revise balik kitab-kitab Jawi ni, kita kena sokong sebenarnya. Tu pun banyak lagi yang tidak sempat dibuat tu. Dr. Basik yang dia mengajar online, banyak sebenarnya kitab Jawi ni yang kalau ada tim, maksudnya ustaz-ustaz baru yang sudi nak tulis balik, revise balik dan bagi dia semok, tu dia suka sangatlah. Sebab dia ni pun dah 50 lebih ya. Masa dia muda dulu rajinlah menulis. Sekarang ni nak menulis tu, dia rajin duk kuliah setiap subuh tu pun satu nikmat dah untuk kita tu. Dan setiap kali dia kuliah tu dia baca dulu, dia buat nota dulu, dia bukan main taram je tu tuan-tuan tu. Kadang-kadang saya pukul 12 malam tu tak tidur lagi tu. Tak tidur lagi kau Tok Guru. Ni nak baca ni, nak mengajar esok. Tu Tok Guru tu. Kalau kita yang jenis macam ni pun tak buat standby macam tu, kelauk lah. Okey, baik, saya berhenti situ. Jika ada soalan, tengoklah minggu depan kita akan pilihlah kitab apa yang ni lah. Nanti Kak Syida kita bincang aja dah ya. Ya Ustaz, Ustaz kata bincang, tapi Ustaz tak bincang-bincang pun, sibuk pun agaknya. Itulah saya pun duk tunggu Kak Syida mesej. Kak Syida dah sibuk ni. Kena macam kitab yang Ustaz pegang pun macam bagus juga kan, sebab hadis-hadis. Betul Kak Syida, macam best tu. Sebab kita hadis-hadis amalan kita, Ustaz kan macam apa, solat apa kan, mati hari Jumaat tu kan memang kepercayaan kita lah, memang kalau boleh memang doa minta Allah aku mati kalau kelas Jumaat kan, sebab ada barakah tu semua kan. Beberapa tahun sudah masyhur ni, bila mati baca 7 surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar sebanyak 7 kali, tiup pada tanah, tanam sama mayat. Bebas azab kubur. Tu masyhur tu. Ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ada sungguh dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tapi bila disemak balik, hadis tu ambil daripada mana? Tidak ada dalam mana-mana kitab hadis. Tapi sahabat-sahabat kita daripada aliran pondok ni yang duk pakai kitab fiqh tadi, dia sungguh-sungguh lah pegang. Kita kata tak boleh kitab fiqh, bukan kitab hadis. Kitab hadis kena balik pada masadir rujukan dia, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah tu. Bagi yang gitu dia kata, dah, ni ada ni semua. Saya pun perasan masa kecil-kecil dulu, bila ikut ada kematian tu memang adalah ustaz-ustaz yang orang tua letak sekali dengan harapan. Kalau gitu untunglah orang jahat mati penuh maksiat, dosa tak ada, duk bunuh orang, rogo orang, cerita makan rasuah. Nak mati dia berpesan, nanti mati baca tu Qadar 7 kali. Memang azab kubur. Untunglah. Nah, okey, baik, kita nak berhenti dah puan apa nama Aini. Ada soalan ke? Tak ada soalan, kita boleh berhenti dah. InsyaAllah. Tak ada sahabat-sahabat soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Nak tanya, kalau macam orang tua-tua dulu, mereka buat dengan amalan-amalan yang tak betul, pada hakikatnya mereka ingat betul lah, sebab yang tu masa tu amalan tu je yang sampai tahap pengetahuan mereka sampai tahap tu je kan. Jadi kalau mereka buat tak salah lah. Macam dulu saya ingat arwah nek saya dulu ada datuk saya upah orang baca Quran atas kubur semua tu, macam mana Ustaz? Sebab mereka ingat benda tu betul kan, mereka tak tahu. Sekarang dia dah belajar, kita faham. Betul. Tidak datuk dan nenek puan saja, datuk nenek saya pun buat juga tu. Tapi
kita mengharapkan itu adalah satu, kita katakan bukanlah kesalahan yang sengaja dibuat, melainkan ia adalah satu perkara yang Allah Ta'ala ampunkan atas ketidaktahuan mereka. Itu sajalah. Baca Quran atas kubur ni umumnya tidak adalah satu bid'ah dalalah finnar, tu tidak. Cuma dia tidak menepati sunnah. Dan mereka buat tu pun kerana ikut-ikut, bukannya kerana mereka sengaja nak buat, nak lawan sunnah Nabi, tak. Yang mencapai tahap bid'ah dalalah finnar ni, dia dah tahu benda tu tak boleh. Benda tu memang bid'ah, dia buat juga. Itu yang kita kata keras kepala lah. Itu dah tahu, dah jelas dah. Dia pun tahu. Dia sendiri tu tahu ni benda bid'ah. Tapi macam orang jumpa bomoh apa semualah. Dia tahu dah benda ni hadis. Kita dah ceramah, kita dah bagi tahu. Ada pun kerana tidak tahu, kerana maklumat terhad. Macam saya sebut tadi lah. Dalam satu kampung tu ada seorang tok bomoh, ada seorang ustaz. Dua ni je berkuasa dulu. Lepas dia jumpa ustaz, dia jumpa tok bomoh. Lepas dia jumpa tok bomoh, dia jumpa tok guru ni. Tok guru ni pun dengan tok bomoh ni lebih kurang. Dia pula dia punya. Tapi itu realiti zaman tu, dan kita memohon kepada Allah, tok nenek moyang kita di atas kekurangan untuk sampai pada maklumat ilmu itu, Allah Ta'ala ampunkan insya-Allah. Saya ingat Allah Ta'ala tidak memahami, Allah Ta'ala dengan rahmat dia tidak tapi hari ni kita yang dah tahu ni dibuat juga, tu sampai orang Samuel. Itu kena bersedia menjawab depan Allah lah. Ilmu kamu dah. Tu sekarang syukur banyak, alhamdulillah sekarang ada pendedahan daripada ustaz-ustaz yang bagi hadis pun dah banyak. Jadi kami yang ada anak-anak yang tengah membesar ni kira boleh sampaikan alhamdulillah. Benda tu dia dah nampaklah ada perbezaan dia dulu dengan amalan dulu dan sekarang kan. Alhamdulillah. Itu yang saya kata, apa yang kita buat ni tak boleh nampak 10-20 tahun ni yang kita sedang rasai ni sekarang adalah usaha 20 tahun 30 tahun dulu oleh pendakwah dulu dan yang kita buat ni pula diturunkan pada generasi, mungkin kesannya yang jelas adalah 30-40 tahun lagi mungkin kita dapat tengok secara tapi di mana bandar ni dah banyak ada perubahannya. Di belah-belah bandar di Kuala Lumpur, Selangor ni dah banyak perubahan. Orang faham lah, boleh terima. Baik, insyaAllah itu saja. Kalau ada lagi satu sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Hajiah. Dak macam ni, kalau gitu baca Yasin tu kita tak boleh taksub sangatlah malam Jumaat je ya. Ya betul. Baca je masa-masa bila pun. Dan kalau boleh jangan Yasin saja. Yang masalahnya bila menetapkan hanya Yasin. Naik rumah Yasin, orang mati Yasin, boleh pangkat baru Yasin, boleh cucu baru Yasin. Semua baca Yasin. Sampaikan salah konsep lah. Naik rumah pun tahlil, nak pergi haji pun baca Yasin. Tu. Jangan baca Yasin tu Quran dapat pahala, dan bacalah mana-mana surah pun. Tapi di sana ada surah-surah yang ada fadilat yang khusus ada. Contohnya apa dia? Nak pagar rumah, nak halau jin iblis daripada masuk, Suratul Baqarah. Panjang ustaz baca Yasin, nak Yasin juga. Nampak macam mana kita kata Baqarah lah. Sebabnya memang hadis saya sebut Baqarah. Dia kata Yasin lah ustaz, ikut awak dah nampak ada. Begitulah lebih kurang ya. Jangan mengkhususkan. Nak baca tak ada masalah, jangan khususkan. Dan tak sangat Yasin. Betul. Terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz, kalau ada soalan satu ya. Viral lah kan surah At-Taghabun tu Ustaz kan. Kemudian kalau kita baca, kita kan walaupun kita on kan bacaan tu. Yasin. Tak semesti Yasin dia kata. Kalau macam surah At-Taghabun tu Ustaz, ada kena mengena ke sebab dinasihatkanlah viral kan kita mengamalkan At-Taghabun tu sebagai pendinding daripada COVID-19 tu. Saya tak pasti Kak, saya tak sampai pada saya viral tu. Ada dia suruh kita tak nak baca pun tak apa, pasang je tu YouTube ke apa kan, satu rumah je satu pasang untuk pendinding lah kononnya pada Yasin je dia kata. Ni masuk umur pun Yasin. Pada apa? Pada kalau tanya saya, Taghabun dengan fadilat yang khusus, wallahu alam, jujurnya saya tak tahu jika ada hadis-hadis khusus yang beritahu ada fadilatnya ya. Tapi kalau kata kita nak cari ayat-ayat yang bersifat ruqyah umum sebagai pendinding ke sebagai apa, kita membaca ayat-ayat ruqyah yang memang dah Rasulullah ajar tu, terutamanya suratul Fatihah tu surah yang paling hebat tu.
Kita baca, tiup dalam air, kita minum dengan niat doa, ya Allah, dengan berkat aku baca doa, aku baca surah Fatihah ni supaya jadi ubat, aku jadi antibody untuk COVID-19. Itu salah satu cara yang para ulama ajar tu. Tidak perlu ada surah-surah lain. Surah Fatihah tu antaranya hebat. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya kita dah ruqyah, kita dah jampi air itu dengan suratul Fatihah. Dan bila kita minum tu doanya dari hati, kau nak sebut ya Allah, dengan semoga dengan aku minum air berkat, air air ini semoga menjadi penawar ataupun menjadi peninding bagi penyakit. Tu amal lah, tak ada masalah. Itu memang ada hadis-hadisnya. Tapi bila Kak Syida tanya surah Taghabun yang viral, siapa yang viral saya tak tahu. Benda tu sampai pada saya, dan minta maaf, wallahu alam, saya tak tahu jika surah At-Taghabun ada hadis tentang fadilat khusus. Mungkin kalau tanya ustaz lain, ada ustaz lain tahu, ataupun saya akan semak baliklah. Surah Fatihah aja Ustaz kata. Surah Fatihah. Maknanya kan Ustaz, sebenarnya kan sebelum kita beramal tu, kita kena tengok maksudnya kalau surah tu kena baca jugalah makna terjemahan dia. Dan juga kalau sekiranya amalan-amalan yang sampai tu yang disajikan kepada kita, kena cari jugalah hadis-hadis dia Ustaz kan. Ya. Dia gini, ada surah yang memang ada fadilat khusus, dan kebanyakan sebenarnya seluruh Quran ni syifa, yakni penawar. Dan cumanya yang jadi masalah di alam Melayu kita ni, memang ada amalan-amalan yang yang diangkat secara khusus untuk matlamat khusus. Contohnya, kalau nak kebal, baca apa tu? Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayat Nabi Ibrahim masuk dalam api tu. Maka dia ajarkan untuk orang kebal, bacalah, baca. Maka dia ni semayangnya tidak, semayangnya tidak, bangnya tidak, apa semua. Tapi kemudian sebab syok sangat nak kebal ni, semayang bangnya tidak, tapi syok nak kebal tu, doa amal ayat tadi tu. Itu yang jadi salah tu. Betapanya dia ta'assub dengan ayat tu sebab nak kebal, bukan kerana nak redha Allah, kerana nak berkat ayat Quran, nak pahala baca Quran apa semua tu. Tu. Dan banyak lagi lah bila ustaz-ustaz perawat kita ni, minta maaf saya sebut, ajar benda tu. Ini kalau baca tulisan Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, guru kami yang mulia, memang Quran bukan diturunkan untuk perkara itu secara spesifik. Baca ayat sekian tepuk dada untuk sakit sekian. Kalau sakit lutut baca ayat sekian untuk sakit sekian. Tidak ada, tuan-tuan. Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah untuk jadi benda begitu. Tapi kalau kita ada niat nak ke arah buat benda-benda begitu, kita baca ayat-ayat jampi, ayat ruqyah yang masyhur, yang umum, surah Fatihah apa semua, maka kita mohon dengan Allah, ya Allah, dengan berkat aku baca ayat-ayat ruqyah ni, semoga bagi kesembuhan pada lutut aku. Tu tak ada masalah. Biasa kaedah tu. Ni ada orang ni dia beramal tu, dia beramal dengan niat kenapa baca ayat ni 1000 kali ni? Inilah jadi kebal ni. Ni jadi kebal ni. Kenapa ni? Tu yang jadi masalah. Dia telah melakukan ketetapan yang Allah dan Rasul tak tetapkan. Dia cipta fadilat. Dia cipta kebanyakan memang macam tu Ustaz. Kebanyakan orang amal tu dia sebab dia nak ada kepentingan tu untuk diri dia, bukan kerana Allah. Dia amal ayat-ayat yang disampaikan tu sebab dia nak guna untuk diri dia. Sebenarnya macam tu. Contoh sikit lagi kita boleh pergi, iaitu solat apa dia? Rezeki banyak ni pagi ni. Solat duha orang cakap dulu kami pun percaya. Dulu percaya anak dulu. Rasulullah buat berapa? Surah Waqiah. Rasulullah buat berapa? 8 rakaat. Itu yang terbaik. Tapi tidak dihadkan 8 lah. 2 alhamdulillah. 8 terbaik yang Rasulullah buat. Baik. Bila saya tanya muka orang lain, keluarga saya ya, kenapa solat duha ni haji ni? Yalah rezeki murah. Jodoh murah belaka. Jadi solat duha tadi tu kerana nak fadilat tu ke? Dia kata ya, nak fadilat tu. Saya kata itu tak betul. Sepatutnya kenapa solat duha ni? Sebab sunnah Rasulullah. Jadi dengan saya buat sunnah Rasulullah solat duha ni, kalaulah Allah Ta'ala terima dan nilai, maka insya-Allah dapat rezeki murah apa semua. Itu kemudiannya. Jadi niat asalnya kenapa baca surah Fatihah tu? Untuk ruqyah. Kerana Rasulullah ajar. Surah Fatihah ni powerful. Boleh buat segala-galanya. Banyak benda. Tapi tidak khususkan untuk benda-benda tertentu.
Jadi kenapa baca surah Fatihah? Surah Fatihah ni ayat ruqyah, sahabat baca, Rasulullah pun ajar. Jadi kita baca, kemudian bila nak sakit ke apa semua ada hajat-hajat. Mana suami degil ke, isteri degil ke, anak degil ke, baca gilah. Tiup dalam air tu dengan niat, ya Allah, dengan berkat aku baca ayat Quran ni, semoga lembutlah hati suami aku, semoga lembutlah hati isteri aku, semoga lembutlah hati cucu menantu aku. Allah gilah. Tak ada masalah. Ni tidak khusyuk. Kalau nak suami jangan kahwin lain, baca surah Tabat Yada 100 kali sehari. Tu dia. Ni pula kalau nak isteri lembut hati bagi kahwin lagi, baca surah apa dia? Surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Contoh. Tapi nak katanya orang Melayu dia suka benda lagu tu. Tu masalah tu. Ustaz, yang solat duha tu yang kata sedekah untuk sendi badan tu betul ke? Itu betul. Itu memang hak badan apa semua tu begini tu. Itu fadilat hadis-hadis sahih yang menjadi sandaran kebesarnya solat duha. Memang betul. Cuma sekarang bila ditanya pada kita, kenapa kita solat duha sungguh-sungguh sangat tu? Jadi diletakkan keyakinan dengan solat duha rezeki murah. Tiba-tiba dia ni solat duha 10 tahun istiqamah. Tapi bisnes dia tak besar-besar, tak maju-maju. Adakah akhirnya dia akan kata, solat duha ni tak jadi sebenarnya? Sebab doa dia. Dan kalau doa duha tu kan dia lebih daripada rezeki kan. Kalau rezeki tak keluar, maka keluarkanlah, benda macam tu. Doa tu tak betul sebenarnya tu. Bukan. Doa tu memang kalau nak disebah pada Rasulullah memang tak sahih. Tapi doa tu tak ada masalah. Doa tu bagus. Dari sudut makna dia bagus untuk kita baca tu. Dia lebih pada rezeki juga. Betul. Jadi tapi nak katanya kita terperangkap di situlah konsepnya. Bila kita buat satu amalan sunat adalah pada asasnya kita mesti niatkan kerana nak ikut sunnah Rasulullah. Bila kita dah ikut sunnah Rasulullah, maka kita pun maksudnya bersedialah menerima sama ada Allah Ta'ala terima. Kalau terimalah amalan kita itu, maka rezeki kita murah, alhamdulillah. Kalaupun belum ditunjukkan secara zahir, kita yakin di akhirat esok pahalanya ada. Itu yang sunnah, hukumnya sunat tu, pahala. Saya khawatir sebab di sini berlakulah orang keliling kita juga lah rajin solat duha tiba-tiba tak solat langsung. Sebab apa? Tak jadi dia kata. Sebab dia dah anggap macam baca mentera apa semua lah. Itu yang kita kata kena betulkan persepsi bila kita buat satu amalan sunat. Pada asalnya kata nak ikut sunnah Rasulullah untuk dapat pahala sunnah tu dulu. Adapun Allah mu nak bagi rezeki ke, mu nak bagi aku apa ke, kalaulah itu aku terima, insya-Allah sangka baik kita. Kalaulah tidaklah mencapai tahap yang kita duk minta secara spesifik. Biasanya yang ajar doa duha secara spesifik ni golongan motivator dalam bisnes. Itu masalahnya. Ya Allah, aku tahun ni Ustaz, betul. aku nak Mercedes juga, ya Allah. Tak kira buy hook, buy crew, hutang kata hutang nak. Tu masalah. Itu yang saya kata salah tu. Dia orang buat tu bukan kerana Allah, bukan kerana ikut sunnah Rasul. Dia orang buat kerana dia nak sesuatu kepentingan diri. Tak beranilah kata dia tak ikhlas ke apa. Itulah bila motivator ajar kan dia akan cakap macam tu. Kita nak dapat banyak-banyak sekian tu kita kena solat duha. Tapi cara tu dah salah dah sebenarnya. Saya boleh kata begitu. Sebab tu saya betulkan berkali-kali saya ulang ni. Sepatutnya buat amalan sunat pada asasnya kerana nak amal sunnah Rasulullah. Dan bila sunnah itu sudah diamalkan dengan baik, maka kita pun serah pada Allah. Ya Allah, yang fadilat yang dijanjikan itu, kalau kata betul dapat, alhamdulillah aku terimalah. Kalau kata tak dapat pun, aku dah ikut sunnah Rasulullah untuk pahala. Buat juga, betul. Jadi kena betulkanlah apa nama tadi tu nak berdoa tu, ya Allah nak Mercedes, nak sejuta, nak apa. Jadi bila tak dapat tu frah tu, tinggal dah solat duha tu. Tu masalahnya. Betul Ustaz, macam ada ustaz-ustaz lain yang mengajak baca zikir ribu-ribu untuk dapat sekian-sekian tu, bila buat sampai penat tapi tak dapat, dia orang kata benda tu tak betul, nanti salah Allah juga. Itulah yang saya nak masukkan begitulah. Itu yang asas sunnah Rasulullah. Kalau perasan tidak ada bilangan-bilangan khusus ataupun maksudnya tidak ada fadilat-fadilat ataupun dia letakkan satu benda material yang khusus, tidak ada. Ustaz, kenapa ustaz-ustaz yang lain tu dia suka cakap macam tu? Takkan dia nak bagi satu semangat atau galakkan sampai ribu-ribu, penat 3 kali tu pun orang malas. Itu saya tak kerti nak jawab tu, kena tanya dia.
Okeylah, kita dapat setengah ni. Kita berhenti dulu. Kalau apa-apa nanti kita bawa ke depan. Saya harap kita dapat kefahaman dan tak salah faham lah dalam perbincangan kita ni ya. InsyaAllah. Kak Syida, boleh kita berhenti sini? Okay, Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya itulah Ustaz. Pada Kak Syida kan dulu doa amalkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu kan Ustazah pesan untuk suami kan untuk hati suami baca 10 kali. Kalau suami isteri baca 10 kali. Tapi Ustaz, alhamdulillah dengan izin Allah dengan ceramah Ustaz Adil Hassan tu ayat ni kan rupanya tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita dah hafal dan kita amalkan. Benda tu kan dia keep coming tau. Benda tu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kak Syida ni bila kalau Ayat pengasih tu qul in tuhibbunallaha fattabi'uni. Tekan sikit dia kata tu. Fattabi'uni apa dia? Taatlah pada aku. Ustaz. Dia gaduh suami Fattabi'uni. baca ayat tu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kata Allah bagi fahaman bila lagi akan datang, maksudnya kita orang kata kita rasa kita kenal lah apa yang kita cinta pada ayat tu Ustaz kan. So insya-Allah Kak Syida pernah belajar siapa tu pernah bagi hati tu dah khatam lah Ustaz. Tasawuf dekat MCI, Masjid MCI ni kan. Alhamdulillah arwah dah almarhum dah Ustaz tu kan. Lepas tu sekarang ni dia sama Hidayatul Salikin pula. Ustaz barulah kan ganti dia kan. So kayaknya dah belajar tasawuf dulu barulah nak faham Al-Quran. Al-Quran dengan hadis tu kayaknya dekat akan 10 tahun juga dah baru nak pergi ke Al-Quran dengan hadis tu. Dulu kita baca fiqh, tasawuf kan, akidah semua. Tapi alhamdulillah perkembangan Baik, mungkin penutup Kak Syida ya. Saya nak share. Ni ayah saya sendiri, dia bukan orang bidak agama lah. Tapi dia besar di kampung dengan suasana agama, mengaji apa semua tersettle. Dan kemudian bila dia kerja, dia kahwin tu dia mula duduk surau masjid. Dan dia ni dari awal saya perasan memang dia tak minat yang dikatakan zikir 1000 kali dapat ni apa semua. Ni lah yang banyak elemen tasawuf, elemen yang diajar oleh bercampur tasawuf dengan bomo apa semua ni. Amal sekian dapat sekian, kalau baca ayat ni kebal begini apa semua ni. Saya perasan kenapa dia macam tu sedangkan dia latar belakangnya bukan mengaji luar negara apa semua. Rupa-rupanya bila saya perhati ketika mana dia mula akrab di surau masjid, antara pengajian awal yang dia lazimi adalah tafsir Quran, hadis-hadis mastika hadis. Jadi bila dia masuk dalam agama melalui pintu yang betul, pintu Quran, pintu hadis dan kefahamannya, bila mari yang tasawuf mengarut melampau, bila mari yang amalan-amalan ni, dia jadi Nabi tu ajar benda lagu ni. Nampak? Kita yang jadi banyak terdedah yang kata solat duha, nak rezeki apa semua ni sebab elemen-elemen tadi lah. Kita tak masuk faham agama kita ni melalui pintu dia, Quran dan hadis dan kefahaman keduanya itu. So kita mari daripada belakang, pintu belakang, tingkap, bukan kerajaan ni, pintu belakang apa semua tingkap ni. Jadi apa yang berlaku adalah yang awal tu kita tak jelas lagi, kita dah ambil yang ujung-ujung. Itu yang jadi saya tengok itulah yang sebahagian kita jadi terkapai-kapai nak cari di mana apa semua ya. Jadi Betul. alhamdulillah setuju belaka tu. Jadi kita berhenti dulu insya-Allah. Terima kasih Kak Syida. Jika siapa-siapa ada cadangan untuk kita nak bincang pun nanti boleh bagi tahu Kak Syida lah. Kalau bolehnya cari buku yang inilah sebagaimana disiplin yang kita nak ini dan juga menarik, bagi satu nilai tambah baru dan ditulis oleh dalam bahasa Melayu supaya semua kita boleh baca. Dan orang yang tulis tu pun orang yang kita kata credibility dalam ilmunya terpercayalah insya-Allah. Baik, sekian saja wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Haji Syida. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Syahira. sama Ya, Kak Saada, Kak Zelina, Kak Noliza, Kak Susnina, Kak Fauzia, Kak Norma, Kak Yan, Kak Noraini, Kak Emilia, Ramlah, Kak Azizah, Kak Asmah, terima kasih banyak. Tuan Ubaidah pun ada ni, Kak Liza. Ustaz. Pakcik Abbas tak ada ya? Cik Abbas tidur kot agaknya. Okey, Assalamualaikum. Saya keluar dulu ya. Silakan Ustaz ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita Kak Syida. kita semua cintalah sunnah. Memang dua tu kita ingat bayar rezeki rupanya ni kan. Itulah kena belajar agaknya, kena belajar. Betul. Kau kat mana juga.
Syida, buku yang Ustaz pegang tu, yang tu rasanya nampak dia punya cerita pula, dia punya tu Kandungan. yang kita selalu dengar, rasa boleh mula dengan yang tu tak? Yang Dr. Faisal punya buku tu ke? Tadi yang warna purple tu ya? Kisah Hadi Lah Dais yang tu. dalamnya dia ada Ustaz ada ambil pasal anak luar nikah kan, hak tu yang common lah yang kita biasa dengar kan. Okey, nanti saya bincang dengan Ustaz macam Macam simple sebab kita ni maklumlah tadika baru. ya, Terkejut. betul. Lama le. Dah bercuti. Tak, kalau dulu dengar duha tu, ini rezeki ke? Kalau yang baca Yasin mesti malam Jumaat mesti baca Yasin, betul tak? Tapi itulah tapi Syida, yang duha tu kan, rasa saya sebab kita sempitkan rezeki tu pada duit, pangkat. Padahal rezeki tu macam-macam. Kesihatan yang baik, sahabat yang baik, itu pun semua rezeki. Kita pasal sempit. Dia jadi, kalau ni rezeki. Maknanya aku tak dapat duit banyak, aku tak kaya. Jadi sempit lah. Padahal rezeki tu macam-macam kan. Itu betul lah tu. Kalau kita minta. Alhamdulillah kan, maksudnya tu saya rasa kita kena ada satu platform untuk membincangkan apa amalan kita sama hari ni kan. Sama ada benda tu betul-betul datang daripada Nabi. Kalau tidak sia-sia saja, rugi sajalah kita kan, kita buat kita irikatkan benda tu betul. Tapi benda tu sebenarnya pahala tu ada yang sampai tak sampai kan. Jadi insyaAllah kita, nanti saya bincang dengan Ustaz kan, kalau boleh dapat yang kata mudah kita hadam lah kan, tak payah pergi. Betul. Sebab kita dah jauh-jauh sangat pun, rasanya komputer dah tak berapa nak pergi ni. Kalau yang Ustaz bagi tahu tadi pasal anak zina semua tu, itu sangat memang kita applicable lah kira kan. Itu saya rasa tadi buku Dr. Faisal tu kat tu, dia mengajar dekat mana tu. Hikam, dia buka kitab Hikam. Hikam yang hajar, tu bukan, tu nama Faisal Abdul Hamid tu. Dr. Faisal tu. Faisal apa tadi tu? Dia ajar kita orang ni, dia bukan ajar yang bukan Dr. Faisal ke tu? Dia Dr. Faisal tu dia ajar tasawuf. Hikam tu kan, Hikam kan? Tasawuf Hikam. Hikam kan? Dia ajar kitab Hikam yang kalau yang di Nurul Iman lah. Nurul Iman kita ada Ustaz Faisal satu, Dr. Faisal satu. Tapi dia ajar tasawuf. Dia lecturer UKM. UKM. Bukan UKM, UM tu lah tu saya dia tu Dr. Faisal tu. UM. Tapi yang ni dia kata nanti saya bincang dengan Ustaz John nanti kan tak boleh buku tu macam mana kan. Okey, jom. Nama bapak dia lain lah. Dr. Faisal tu macam bin Abdul Hamid, tak silap saya sebab saya ingat masa disebut tu nama siapa nama ayah saya. Tu yang saya ingat tu. Tadi yang Ustaz cerita tu nama bapaknya lain. Okey, nanti saya cek semula. Itulah. Okey, so insya-Allah jumpa lagi besok dengan Syakira. Tapi sangat menarik lah, memang topik yang very interesting lah. So kalau ni kan tak masuk. So tak apa, nanti saya bincang dengan Ustaz dulu. Dah lama dah Ustaz cakap. Tak tahulah mana satu Ustaz nak cakap mana satu kan, dia mungkin dia sibuk kot agaknya kan, tak apa, nanti saya kepada semua dengan Ustaz ya. So kita endkan sesi petang ni dengan tasbih kafarah dan soal ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakumullah khairan katsiran semuanya, sahabat-sahabat atas keadaan petang ni. Jom kita bersiap-siap untuk solat asar. Okey Kak Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ya nak ngaji tu, tengok pakai telefon. Okey, Kak Ya mengaji. Kak Ya mengaji ni satu minggu satu juzuk. Alhamdulillah. Silakan Kak Ya ya. Okey Kak Ya. Ya. Kak Ya suka ni. Bukan. Dia punya ni kan. Betul Kak Ya? Kan ya. Okey. Okey Kak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.